Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri penghayatan kepada rukun-rukun ibadah salat. Dan pada kali ini kita memasuki siri yang ke-11, yang mana pada siri lalu, siri yang ke-10, kita telah pun memulai membincangkan rukun salat di atas tajuk membaca surah Al-Fatihah, siri 1. Namun ingin dimaklumkan juga, untuk pemantapan, penghayatan, penguasaan, pemahaman yang jitu, hendaklah muslimin muslimat merujuk semula kepada siri Al-Fatihah sebanyak 33 siri yang telah kita buat sebelum ini. Ini untuk meraihkan rukun kepada ibadah solat. Namun ada penambahan-penambahan fakta yang bukan fakta baru, tetapi mengukuhkan lagi fakta yang sedia ada, kerana merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Dan atas itulah pada kali ini kita meneruskan siri akhir atau siri kedua dalam membaca surah Al-Fatihah. Sebelum daripada itu, muslimin muslimat sekalian, marilah kita mendengar satu hadis yang diriwayat daripada Imam Al-Baihaqi, yang ada kena-mengena dengan Al-Quran, kerana membaca surah Al-Fatihah ini adalah membaca Ummul Quran, ibu Al-Quran. Di mana hadis ini berbunyi, saya hanya baca sebahagian daripada hadis yang memberi penekanan kepada aspek yang berkenaan sahaja. Nabi menyatakan, ya Mu'adz, usika bi taqwallah wa sidqil hadith wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amanah wa tarkil khiyanah wa hifzil jar wa rahmatil yatim wa linil kalam wa badlis salam wa husnil amal wa qasril amal wa lazumil iman wa tafaqquh fil Quran wa hubbil akhirah wal jaz'i minal hisab wa khifdil janah. Al-ayah. Ada lagi sambungan. Dalam hadis ini Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya Sayyidina Mu'adz. Kata Nabi, ya Mu'adz, aku berwasiat padamu. Ini wasiat ni pentinglah. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Sayyidina Umar tentang solat tarawih dengan bilangan 20 rakaat yang dah kita bincang lama. Wasiat ni penting dan diberi kepada orang yang penting juga, yang boleh melaksanakan misi penting ini. Sebab itu Umar menerima. Kata Nabi, aku berwasiat padamu agar kamu bertakwa kepada Allah, sehingga kan takwa kepada Allah menjadi rukun khutbah. Kalau tak sebut, tak sah Jumaat itu. Yang kedua, agar kamu benar dalam berkata-kata, jangan cakap bohong. Nak melawak sombong.
Jangan cakap bohong. Kadang-kadang dengan ustaz pun nak bohong juga. Ustaz tak datang. Ziarah orang mati dia. Padahal tak ada siapa mati, tapi punya nak menipu tu. Cakap orang mati. Mati betul baru tahu. Dia menipu. Ada suami tipu isteri. Kacau daun. Ada isteri tipu suami pula. Ya? Apabila keluarga menipu belaka, beratlah. Anak menipu ibu bapa pula menipu anak. Ada orang kata tipu sunat, ada orang kata tipu muslihat. Jadi yang penting Nabi kata kamu kena benar dalam berbicara. Berkata-kata ni biar betul. Menepati janji, kamu kena tepat janji. Sebab janji ni melibatkan orang itu boleh jadi munafik ataupun tidak. Ya? Menunaikan amanah. Amanah ni tanggungjawab. Pemimpin adalah amanah, ilmu adalah amanah. Menyampaikan ilmu, mengajar ilmu, menerima ilmu adalah amanah. Menjadi seorang suami yang soleh, isteri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha adalah amanah. Menjadi pemimpin, mesti pemimpin yang beramanah. Sebab amanah salah satu sifat Rasulullah SAW. Meninggalkan khianat. Jangan duk khianat dengki dengan orang. Orang dapat baik, kita bersyukur, kita doakan supaya dia lebih bersyukur pada Allah. Jangan orang tu dapat rezeki, kita makan Panadol. Panadol lonjong pula tu. Bukannya nak ucap tahniah, ya? Orang dapat rezeki, kita ucapkan takziah pula kali. Tak kena. Takziah ni untuk orang mati. Ya? Kemudian kata Nabi SAW, menjaga hubungan tetangga. Dengan jiran tetangga kena reti bahasa. Bukan setakat berbudi bahasa. Reti bahasa, pastikan anak-anak kita ni reti akhlak dan adab. Bukan duk melepak tengah-tengah malam macam tak ada mak bapak, tak ada rumah. Rem enjin motor dengan kereta, main meriam musim-musim tarawih sehingga kan tak faham ada orang tua yang sakit, ada baby yang tak cukup tidur. Mak bapak dah hilang taring. Ya, mulut mak dah tak masin, mulut bapak dah tak masam. Tak berani dah nak tegur anak-anak dah. Jadi reti kita hubungan dengan tetangga. Memberi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Anak yang sudah tiada ibu dan bapa, Nabi kata kamu kena bagi kasih sayang. Orang kita hayati sungguh ni pada Ashura. Gentil ni kepala budak-budak anak-anak yatim tu. Ya, tapi bila ilmu tak ada, boleh gentil aja lah. Ya. Sopan dalam berbicara. Ya, bila kita nak bercakap dengan orang, ada laras-laras bahasanya. Nak bercakap dengan ustaz macam mana, nak bercakap dengan bos macam mana, nak bercakap dengan suami macam mana, nak bercakap dengan anak macam mana, nak bercakap dengan isteri macam mana. Ada laras bahasa, sopan. Ya, lagi kita rapat dengan tuan guru, lagi kita tawaduk dan khudu'. Bukan makin kita tak berapa hormat. Ini banyak yang jadi dalam masyarakat. Masa baru kenal hormat, bila dah lama kenal tak berapa hormat. Masa baru kenal salam dengan tuan guru dua tangan, dah lama kenal satu tangan je. Ini nak kena penangan nak jawab ni. Tak faham. Suami isteri makin lama makin hebat, makin intim. Bukan makin lama makin jauh. Ini cerita sopan dalam berbicara. Ini boleh jadi satu kuliah sebenarnya, tapi nak ada aspek Al-Quran tu yang nak fokus. Ya? Menyebarkan salam. Sebar salam, jangan pilih buru, jangan pilih geng, jangan pilih kumpulan. Sebab salam ni doa. Kalau orang non-Muslim bagi salam, kena tegur dia. Sebab salam ni untuk orang Islam aja. Jangan biarkan begitu saja. Nanti orang mainkan benda-benda Islam. Ada adab dan akhlak di sana. Disiplin dalam bekerja. Kerja ni kena ada disiplin. Bukannya ad hoc semua, mengejut-mengejut semua, kun fayakun semua. Cakap mesti serupa bikin. Kerja macam itu. Bukan cakap-cakap tak bikin atau bikin-bikin tak cakap. Itu kena ditafsirkan tu. Syekh Yuslim, Syekh Aziz, Syekh Azmi, Syekh Datuk. Datuk Syekh ke Syekh Datuk? Nak sebut semua tak? Ya? Sedikit berangan-angan. Jangan duk angan-angan mak jenin. Baru dapat sikit dah angan-angan ni, ya Allah, berbatu-batu. Ya? Istiqamah.
menepati keimanan. Dengan iman ni kena sungguh-sungguh, bukan iman kulit bawang, bukan iman bila genggam bara api lepas, bukan itu. Berusaha menjadi pandai dalam membaca dan menulis Al-Quran. Ini dia. Wattafaqquh fil Quran ni makna menghayati secara mendalam dengan Al-Quran. Maka ulama tafsir kata termasuklah baca dan boleh menulis Al-Quran. Ibu bapa yang ada anak yang boleh dengan Quran sampai boleh tulis Quran, ibu bapa ni bapa yang Allah akan anugerahkan pahala yang amat besar di hari akhirat nanti. Bukan setakat ada anak hafiz Quran saja, jangan salah faham. Tapi anak yang ahli Al-Quran, lebih pada hafiz lagi. Cintakan akhirat. Nabi suruh cintakan akhirat. Sebab itu tak ada istilah 50-50. Akhirat mesti melebihi dia punya percentage. Sebab kita nak balik ke sana sebagai kampung yang abadi. Dan takut dari hisab. Hisab ni kena takut. Takut ada benda-benda nanti yang jadi secara semerta waktu timbangan amal nanti. Waktu itu tidak ada peguam bela, tak boleh nak reka cerita. Takut masa hisab tu. Kalau dalam masa hisab tu kita ada rezeki dapat bantuan-bantuan aksesori yang akan datang, alhamdulillah. Ada yang memberi syafaat, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, wal'iyadzubillah. Dan juga apa kata Nabi SAW dalam wasiat yang panjang ini, yang anda nak berhenti sampai sini, iaitu merendahkan diri. Kita kena rendah diri. Makin tinggi jawatan kita, makin besar gaji kita, makin besar rumah kita, makin besar kereta kita, makin rendah diri kita. Macam kapal terbang, besar mana pun naik tinggi dia makin kecil. Sebab dia tahu kalau dia jatuh, dia paling teruk kapal terbang. Walaupun dia duduk di atas, dia pandang luas. Ini istilah. Wallahu a'lam. Jadi dalam ini tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya aspek pengukuhan, penguasaan, penghayatan di dalam bab Al-Quran. Dan Al-Fatihah ni benda yang perlu, bukan sekadar perlu, wajib diberikan penghayatan dan pengamatan. Jadi pada siri yang ke-10 lalu kita dah bincang tentang huraian dalam kitab Nihayatul Sin yang kita tuliskan dalam kertas kerja kita. Ada beberapa syarat dalam membaca Al-Fatihah. Dan kali ini kita cuba tengok perkara-perkara yang kalau diberikan tempoh masa pendek, apa benda yang patut fokus Fatihah ni. Yang paling penting, Fatihah ni bukan setakat rukun yang asal baca. Kita buat kerja pun, kalau ikut hadis tadi, kena ada disiplin. Kerja bukan asal buat. Kalau buat kerja, buat betul-betul. Sebab yang betul-betul tu dia akan jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan buat kerja sambil lewu. Buat kerja mesti betul-betul. Sebab Allah dan Rasul suka kerja yang dibuat dengan betul-betul. Ayyutqina. Allah suka kalau kita buat kerja, buat sungguh-sungguh. Maknanya jadi dalam baca Fatihah ni ada beberapa perkara penting yang kita nak tegaskan. Yang pertama di sini, baca Fatihah ni tolong jaga tajwid. Tajwid dan fasahahnya. Kalau orang baca Quran ada 4 aspek penting. Tajwid, fasahah, tarannum, suara. Yang paling penting ialah wajib tajwid dan fasahah. Sunat tarannum dan suara. Tapi orang kita sekarang ni bila kata baca Quran, tahap yang boleh dikatakan teruja kita nak dengar ialah bertarannum. Seolah-olah tarannum tu aspek tertinggi. Tak. Tarannum ni aksesori. Kalau ada kemampuan, silakan. Tapi aspek yang bukan aksesori, yang merupakan fundamentals, benda-benda yang tak boleh tidak, by hook or by crook, ialah tajwid dan fasahah. Berdasarkan apa yang Sayyidina Ali sebut, menerangkan ayat di surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah kamu akan Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan maknanya berhati-hati. Berhati-hati maknanya supaya tak salah,
Tak salah itu maknanya supaya betul. Betul itu maknanya campur cantik. Cantik itu maknanya bertajwid. Kamu kena baca Quran bertajwid, kata Sayyidina Ali, dan tentulah datang daripada Rasulullah maklumat ini. Dan juga kamu kena tahu selok belok berhenti dia nak wakaf kat Fatihah ni macam mana. Baik. Jadi aspek tajwidkan Fatihah ni cukup penting. Dan untuk mengambil keberkatan, mari tuan-tuan ambil talaqi daripada saya, ikut semua. Saya baca Fatihah sekali, tuan-tuan ikut. Ya. Dan niatkan kepada sebagaimana yang sedia kita maklum, ya. Siapa-siapa yang telah kita maklumkan dalam kita baca Quran, kita niatkan hadiah. Ya, mudah-mudahan ganjaran dan pahalanya, fadilatnya sampai kepada mereka-mereka. Ya, insya-Allah. Begitulah katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Kenapa saya baca ayat ke-7 kali? Sebab cara bacaan pertama tu disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Inilah kitab Fathul Mu'in yang masyhur tu, yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ya. Dia ni adalah anak murid kepada Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i. Anak murid kepada anak murid masyhur Imam Syafi'i. Kitab kuning, memang kuning betul. Dia ada tandakan tu tunjukkan faktanya di situ. Kitab kuning Arab. Jadi wajah yang pertama tadi satu nafas disebut dalam kitab ni. Ya. Dan wajah yang kedua pula tadi, kita berhenti pada alaihim pertama, disebut di dalam kitab ini. Badarul Huda fi Bayanil Waqf wal Ibtida. Penulisan tulisan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Ashmuni. Ini kitab Waqaf dan Ibtida. Di sini fakta yang menerangkan berhenti pada alaihim yang pertama itu adalah hukumnya harus. Jadi kita baca tadi itu amalinya, teorinya ada di dalam dua-dua buah kitab ni bagi sesiapa yang ingin merujuk. Ya, namun kita akan baca nanti. Baik, bila kita baca Fatihah ni, kita kena jaga selain pada fakta siri yang ke-10 dulu, makhraj huruf tu bagi betul. Tempat keluar huruf bau betul. Ha bunyi al-ham, jangan bunyi al-ha. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi ha, jangan bunyi rah, bunyi ha. Jangan bunyi kha, rah, bunyi rah, bunyi kha.
Ar-Rahim, jangan bunyi macam itu. Kena bunyi Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim maknanya mengeram. Aku pula mengeram pula masuk situ. Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tukar huruf saja lari makna. Rabbil A, bunyi Ain. Jangan bunyi Rabbil A, bunyi Hamzah. Al-Alamin, semesta alam. Al-Alamin makna pedih. Panjangkan A, dua harakat. Jangan baca pendek. Alamin. Ini bila majlis tahlil arwah apa semua, kita dengar macam-macam bunyi orang baca Fatihah. Saya baru ni hadir satu majlis tahlil arwah. Dengan ilmu yang sedikit yang Allah bagi pada saya ni, saya hadir di majlis itu dan menghormati itu majlis orang lain, dan membuat konklusi di akhirnya, rosak majlis. Dua orang yang memimpin, dua-dua rosak bacaan. Maknanya Al-Quran yang dibaca pun tak betul, tahlil yang dibaca pun tak berapa tepat. Dahlah sikit, patutnya 100 kali, buat 36 kali. Makan hebat. Tahlil bukan majlis bersantai. Ini cerita dia. Jadi Fatihah ni baca banyak kali. Pada Rasulullah, pada ahli kubur, pada orang yang mati. Banyak kali pun lagi banyak salah. Macam baca Yasin 10 Sya'ban 3 kali. Tak boleh 3 tu, tapi biar betul. Jangan banyak saja tapi salah. Selamat sedikit tapi betul. Mentaliti ni. Jadi baca betul-betul. Jangan main panjang pendek, ikut dan saja. Ar-Rahmanir Rahim, itu macam basmalah juga. Jaga huruf ha. Jangan jadi ar-rah, jangan jadi ar-rakh. Jangan jadi ha, jangan jadi kha. Maliki yaumiddin. Ma Fatihah, kita punya tarik riwayat ma baca panjang 2 harakat. Mana ma pendek? Ma dalam surah An-Nas. Malikin Nas, betul tak? Tapi malam bila-bila lah tahlil tu ma baca panjang, Malikin Nas. Tak tahu nak beza lah mana ma panjang, mana ma pendek. Dan ada rasa orang yang baca tu tak adalah belajar qiraat apa pun. Qiraat orang kampung lah. Duk baca semua pun jadi salah lagi. Jadi kita bila salah ni, kita dengar orang baca, sebab waris untuk keluarga kita automatik dia rasa geli gitu. Tindakan bantolan. Bila salah dia, rasa tak sedap. Dia rasa tak sedap. Kalau majlis tu kita yang kepala, mau kita tepuk lantai tu. Tapi ni majlis orang lain, takut orang terkejut tapi. Sebab datang tahlil semua muka nak tidur lagi. Bukan nak baca dia. Makan segar pula. Ini yang berlaku. Saya perhati, termasuk majlis ilmu, yang tidur je. Kalau nak murid saya masih baling kan. Majlis ilmu hormat. Sampai nak cakap hal dunia pun tak boleh. Kalau nak bangkit kat kubur, kat akhirat muka monyet, bercakap. Dalam majlis ilmu atas kubur, cakap hal dunia. Cerita. Tak, kita komen. Jangan siapa nak komen apa saya punya pula. Saya komen benda-benda yang tak betul dalam masyarakat. Tak puas hati jumpa. Jangan buat benda-benda agama ni main buat. Orang tahlil, kita tahlil. Orang 3 hari, kita 7 hari. Tak apalah, banyak mana pun. Tapi biar betul. Tok Fergau kalau dia hadir majlis tahlil, tuan-tuan, Datuk, orang lain tak berani nak baca apa pun. Tak berani nak jadi kepala, nak jadi amir, pimpinan majlis. Lagi Tok Fergau tak mari. Orang tahu, dia kalau dia dengar orang baca tak boleh je. Oh, ni tunggu. Tunggu dia mari dulu. Sebab baru dia baca. Itu ilmu, itu amanah. Hak ni, hak aku terima dari Syekh Toha je dia. Cerita. Amanah ilmu yang dia terima. Ya? Jadi kalau kita tak tegur, siapa nak tegur Syekh Azmi? Siapa nak tegur benda? Nah, kena berani tegur lah.
Mana jadi? Maliki yaumiddin. Jangan middin, jadi tak. Iyyaka na'budu. Kana', jangan kana'. Jadi hamzah. Kanaqa. Iyyaka naqa, jadi qaf. Budu, jangan panjang, itu budu tering. Budua, bukan budu. Kata bukan budu. Budu itu tering. Budu tering. Bukan budu hok makan tu, appetizer tu. Dah, ini budu pendek. Iyyaka na'budu wa budua, jangan budua. Iyyaka nas, jangan nas. Ta, jangan ta. Ain, jangan in. Ta'in itu yang film Indonesia. Ta'in. Apa putih, bawang merah ke apa ta'in. Itu ta'in, nas ta'in atau ta'in tu. Tuan-tuan pun gelap, mana tuan-tuan pun tengok juga tak? Ustaz pun tengok, kau tidak takkan boleh cakap tak? Tapi tengok tangtu je lah. Nasta'in. Jangan 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 boleh itu dalam toilet punya kerja. Dinas tak bunyi pun tidak dinas sirah. Tak boleh, sebab ha ni dia ada sifat khafa, sembunyi. Bila sembunyi kena terangkan, bukan sembunyi lagi. Tu ilmu agama ni bukan kata logik. Kalau sembunyi maknanya soroklah. Dah, bila sifat tu sembunyi kena tonjol, highlight benda tu. Tapi jangan kuat sangat. Sampai terbutang biji mata. Tu 3 kali terai juga berhasil. Bukan ringan. Itu lain. Nah, kalau nak jadi imam, kena baca gitu semua berat. Jika boleh, main masuk ICU, puasa. Terai gitu. Kena tahlil pula banyak lagi lah. Cepat puasa lagi. Begitu. Siratal si. Jangan si. Ni cerita makhraj. Campur sifat. Si. Jangan si. Tak payahlah cerita akademi Quran ke, kiraat lain ke. Kita ni memang Syatibi lah. Memang ada riwayat yang baca sin, tapi kita tak sampai status itu lagi. Kita baca sad. Siratal ladzi, ladzi, jangan lazi. Siratal ladzi, tak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, jangan an'am. Dua-dua ain atau an'am, dua-dua hamzah atau terbalik an'am, terbalik hamzah dengan ain. Ta, an'amta 'alaihim, lembut yang alai tak boleh. 'Alaihim, him ada lahjah sikit. Tidak him sangat, tidak him sangat. 'Alaihim, him bukan him. 'Alaihim ghairil maghdu, bukan ghair. Ghairil bukan ghairil maghdu, bi 'alaihim walau bukan walau, bukan begitu. Bukan walau ada istiqalah. Ana afsahu man nasaqa bid-dhad, kata Nabi SAW. Atau kama qala, akulah sefasih-fasih manusia yang menyebut dengan huruf dhad. Nabi sambung lagi, aku ni orang Quraisy. Ya. Dan Nabi sebut lagi kepada sahabat, kalau kamu bertelingkah sebutan, kamu kena ambil sebutan Quraisy. Itulah sebutan yang sefasih-fasih dalam membaca Quran. Atau kama qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harkat, tak ada tawar menawar. Tak kira tua, tak kira muda. Kalau tua tak mampu, ada kaedah. Lajukan bacaan, bukan pendekkan bacaan yang panjang. Sebab itu dalam tilawah ni kata tafaqquh fil Quran tadi ni.
kena betul-betul mengamati cerita-cerita kaedah baca Quran ni. Ya. Kalau nafas pendek kerana tua atau muda pun nafas pendek juga. Bukan dipendekkan mat, tetapi dilajukan bacaan dari mula. Bukan dekat sebab situ je baru kita tukar gear. Kalau nak laju sederhana dari a'udzubillah. Bukan dekat waladhdha tu je laju, tak betul. Ya, waladhdhal. Itu musaqqal. Sangkut aja. Dhal. Begitu saja. Jangan hentak. Waladhdhal. Bukan begitu. Atau njut pun jangan. Waladhdhal. Itu pun tak mau. Atau langsung tak sangkut, tak henjut dan tak hentak. Waladhdallin. Pun tak boleh. Kenapa kita boleh sebut secara lancar benda-benda macam ini? Sebab yang lancar inilah yang ramai orang buat. Sebenarnya tak lancar. Sebab bacaan itu tak betul kaedah ni. Ya? Cuma masyarakat kita kata ramai orang baca begitu. Satu. Yang kedua, dia tu pun boleh tahan juga. Tapi kenapa tak ada orang tegur? Inilah budaya-budaya yang kita tak supaya ramai orang baca betul. Ramai orang boleh menegur dengan hikmah dan mau'izah. Sebab budaya tegur menegur ni susah kalau kita tak betul-betul ada kekuatan dan kemampuan. Ya? Sebab tu nak cerita bagi orang sedap, orang seronok, orang iya kan memang senang. Tapi kalau nak tegur kesalahan orang, dia kena ada satu lagi skill dan kekuatan yang tersendiri. Sebab risk akan datang. Risiko macam mana pun kita tak takut dengan izin Allah. Allah bagi tahu melalui lidahnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW, bercakap yang benar walaupun pahit. Kena cakap. Ya. Nabi hadir ke muka bumi bukan untuk jadi orang popular, tapi dia dipopularkan oleh Allah. Dia jadi untuk menegur orang. Sebab yang salah itu wajib diperbetulkan. Nabi selalu suruh sahabat ulang balik semayang bila semayangnya tak betul. Nabi selalu suruh sahabat dan melalui sahabat supaya suruh betulkan bacaan sahabat yang baca salah. Ini budaya tegur. Sehingga kan budaya tegur ni datang dalam surah Al-Asri. Orang tegur menegur ni orang yang tidak rugi. Pesan dengan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. Nak buat yang benar kena banyak sabar. Nak popular tak perlu sabar. Bukan tak perlulah, kurang dia punya sabar. Senang aja Syazmi. Kita berceramah depan orang perempuan, dia tak bagi duduk, kita tak tegur pun. Itu nak popular. Sebab nak jaga hati yang tidak terjaga. Tapi kalau orang yang duduk depan kita ni tak pakai tudung, ada kekuatan sikit, kita mula bawa cerita, macam main carrom, pukul sana dia pergi ke sana. Tapi orang lebih kuat lagi, apalah nak jadi orang perempuan kita ni. Dia jadi gitu. Ayat yang tu sama ada dia akan datang lagi atau inilah yang akhir. Tak dia akan sedar bila dia nak mati nanti. Kekuatan akan ada. Baik. Itu dari segi ini. Kemudian dari segi waqaf ibtidah. Waqaf ibtidah, berhenti dan cara kita nak mulakan Fatihah. Menurut kitab Manarul Huda ni, kita boleh berhenti 3 cara. Sama ada kita nak waqaf 7 kali mengikut Ra'sul Ayat, mengikut kepala ayat, ataupun kita nak waqaf 3 kali, atau kita nak waqaf 4 kali. Waqaf pada basmalah, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, ayat keempat Malik Yaumiddin, ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ketujuh Ihdinas siratal mustaqim. Waqaf di situ selalunya tak ada apa-apa yang agak boleh dijadikan isu. Tapi ayat ketujuh ni selalu sama ada sebab apa? Kenapa? Sebab ayat ketujuh ni panjang. Bila panjang, adakah semua orang kita mempunyai kemampuan nafas panjang? Tak. Kadang-kadang
Daripada awal-awal usia lagi dia memang jenis nafas pendek. Kadang-kadang di akhir usia dia jadi nafas pendek. Kadang-kadang di awal usia dia nafas pendek, tapi dia latih akhirnya nafas panjang. Jadi kemampuan tak sama. Bila kemampuan tak sama, sebab itu datangnya dalam dua kitab ni tadi, satu menerangkan kalau mampu satu nafas, satu ayat. Ayat ke-7, itulah yang cantik bagi mazhab Syafi'i. Yang mampu. Yang tak mampu takkan nak tekan juga. Sebab alaihim ada dua tempat itu, ya. Di sana ada keharusan berhenti. Dan keharusan yang lebih kuat menurut kitab Manarul Huda ni adalah pada alaihim yang pertama. Walaupun ada huraian berhenti alaihim kedua itu waqaf qabih, waqaf yang buruk, yang dikeji. Ada huraian di situ, tetapi berhenti di situ dengan bacaan yang sengaja adalah memang tak sepatutnya buat begitu. Ya? Kalau tak sengaja, lain cerita. Tapi kalau sengaja berhenti pada alaihim pertama, itu memang diharuskan. Adapun orang pendapat yang mengatakan, sekarang kita nak mula ilmiah. Pendapat yang mengatakan baca satu nafas ayat ke-7, itu sekadar salah satu pendapat. Ini disebut di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, apa kata dia? Fathul Mu'in ni tuan-tuan kitab fiqh, fiqh mazhab Syafi'i. Ya, dia kata sini, wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin ala akhir al-basmalah hatta ala akhir al-basmalah khilafan li jam'in minha ay min al-Fatihah wa in ta'allaqat bima ba'daha lil-ittiba' atau kama qala. Dia kata disunatkan waqaf pada setiap ayat Fatihah hingga akhir basmalah. Hal ini berbeza dengan pendapat ataupun kefahaman daripada jumhur yang sunat wasalkan basmalah dengan hamdalah. Ada pendapat kata basmalah dengan alhamdulillah, jumhur kata sambung. Tapi ada yang kata sunat berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata walaupun makna ayat itu bertalian dengan makna ayat sesudahnya, ya, kerana ittiba' kepada Rasulullah SAW, mengikut apa yang Nabi buat. Rasulullah SAW berwaqaf pada setiap ayat daripada basmalah sampai akhirnya. Ini memang sunnah. Bila Nabi SAW disampaikan wahyu oleh Jibril alaihissalam, memang Jibril baca ikut sirahnya, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Tapi jangan lupa, ada ayat Al-Quran satu muka surat. Takkanlah Jibril baca satu muka surat nak bagi kat Nabi baca satu muka surat satu nafas. Sebab ada ayat panjang. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat pendek kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat pendek kan? Tapi ada dalam Al-Baqarah tu satu muka ayat ni. Macam mana? Makna dapat kita faham, mesti Jibril berhenti juga. Jadi bukanlah aspek Jibril sampai pada Nabi itu nak tunjuk satu ayat, betul. Tapi kalau ayat tu panjang, apakah makna Jibril akan baca satu ayat satu nafas juga? Sedangkan Quran, Allah bagi tahu kata baca yang mudah, dengan cara mudah Quran ni. Quran turun untuk mudahkan kita, bukan untuk susahkan kita. Bermakna untuk ayat panjang pun Jibril akan berhenti juga. Berhenti macam mana? Berhenti mengikut makna ayat. Sebab itulah datang ulama' menyebut di dalam kitab-kitabnya, contohnya kitab karangan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Ma'alimul Ibtida' fi ma'rifatil waqf wal ibtida'. Kitab Syekh Mahmud sendiri dia huraikan, walaupun Syekh Mahmud kita dengar dia baca fawailul lil musallin, dia berhenti dalam kaset dan CD. Sebab itu kita tak boleh belajar berdasarkan kaset dan CD. Sebab Syekh Mahmud ada tulis kitabnya. Mana kitab? Mudah-mudahan ada.
Ma'alimul Iqtida ila Ma'rifatil Waqf wal Iqtida. Dalam kitab ni Syekh Mahmud menghurai. Sebab itu tak sama kita dengan kaset CD. Dia akan baca sekali. Kaset CD akan baca ayat tu sekali, jarang diulang balik kita ada ayat panjang. Sebab tu Syekh Mahmud baca dalam kaset CD 30 juzuk, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi bila kita dengar, kita tak boleh jadikan kaset itu sebagai hujah, kita pun berhenti pada fawailul musallin. Sebab dalam kitabnya dia hurai. Kalau berhenti kenapa? Sebab nak bagi tahu Nabi terima itu sebagai satu ayat. Info dia itu satu ayat. Baca ayat yang berikutnya, ayat yang lain, itu info. Tapi dalam kitab ni menerangkan, dia tambah lagi. Bila kita nak berhenti pada ayat Al-Quran, kita kena ambil kira mazhab yang lain. Bukan mazhab fiqah, mazhab tilawah, mazhab waqaf dan tidak. Kamu kena tengok makna ayat, pertautan makna. Maka Syekh Mahmud backup lagi dari tambah lagi. Sebab itu mengaji tak boleh pula dengan baca kitab kalau tak berguru. Dan tak boleh kita mengaji dengan CD saja. Dan jangan kita cakap kat orang, kita tunjuk kaset Syekh Mahmud berhenti. Kita kena tunjuk kitab dia juga, yang mana tak boleh berhenti. Anda tegur berapa imam dia baca fawailul lil musallin, anda tegur. Sebab ini majlis umum. Tajwid kata jangan berhenti, anda baca berhenti. Kalau kita nak berhenti, kita mesti ada hujah. Dan hujah tu mesti semua orang dapat maklumat tu. Kalau tidak, dia jadi fitnah. Hujah akan jadi fitnah. Sebab Al-Quran mesti baca, kena faham, selain kena ikut. Maka dalam keterangan ini Syekh Mahmud kata wasal. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Tapi dalam kaset dia tak baca. Itu menunjukkan wajibnya kita belajar. Bukan belajar dengan kaset, bukan belajar baca-baca buku saja, belajar dengan berguru. Jadi nak ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan lagi di dalam kitab Fathul Mu'in ini cerita waqaf ibtidah. Wal aula an la yaqifa على أنعمت عليهم لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية أو كما قال. Kata di kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh Syafi'i ini, dia kata lebih utama, wal aula, lebih utama tidak memberhentikan pada an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dia suruh baca macam tu. Jangan berhenti 'alaihim pertama. Ya. Dia kata sebab itu bukan tempat berhenti dan bukan pula hujung ayat. Memang betul lah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itulah hujung ayat. Tapi ingat, semua orang mampu untuk menghabiskan itu satu ayat dengan satu nafas. Inilah kadang-kadang imam-imam masjid tak berapa faham. Dia tak ada kemampuan, tapi dia dengar ceramah yang dalam jangka masa pendek melontarkan maklumat itu. Kena baca sunat mazhab Syafi'i ayat ke-7 satu nafas. Maka imam pakai buntang biji mata membacanya. Dia nak jaga wasal pada dua-dua alaihim itu sebagai sunat, tapi waladhdallin itu wajib. Dia nak jaga yang sunat, tak nak berhenti pada alaihim. Tetapi dia tak jaga yang wajib, waladhdallin. Sebenarnya kita kena jaga yang wajib apabila kemampuan kita terbatas. Kalau kemampuan kita okey, yang sunat pun kita jaga, yang wajib pun kita jaga. Apa dia jaga yang sunat? Alaihim dua-dua wasal. Apa dia jaga yang wajib? Waladhdallin. Kitab Qawaidut Tajwid kata lahan jadi, siapa yang tak panjang 6 harakat. Ujung dia tekan tak sah bacaan itu. Siapa yang tak jaga mad lazim 6 harakat. Kita bercakap berlandaskan hujah. Bukan cerita kedai kopi. Cerita tajwid, cerita semayang ni bukan cerita kedai kopi. Bukan cerita awak belanja 2-3 orang ustaz. Ya. Jadi bila kita tak ada kemampuan, kita jaga dua-dua alaihim wasal, waladhdall nanti kita baca pendek. Tak sah bacaan tu. Ada orang kata sah, dia bertanggungjawab di atas ilmu yang dia cakap. Ana terus terang kata tak sah, itu yang anda dapat pada Tok Guru. Tok Fergau kata tak boleh.
Waladha mesti 6 macam mana pun. Kalau mu tak berapa boleh, mu berhenti alih yang pertama tu. Maka mu tak nafas tak cukup dah, berhenti alih yang pertama. Di sana ada keharusan. Kenapa yang pergi berhenti alih yang kedua saja-saja? Sebab di sana tidak ada keharusan menurut kitab Manarul Huda. Qabih dia kata, walaupun qabih tu ada huraian, tapi jangan semata-mata buat benda akan timbul fitnah nanti. Fitnah macam mana? Orang tak sempat nak bincang panjang, maklumat yang betul tak diperolehi. Fitnah lah tu. Bila ilmu tidak dicakap atas dasar amanahnya. Jadi dia kata, jangan berhenti pada an'amta alaihim. Mana alaihim pertama? Kerana itu dia kata bukan tempat berhenti. Betul lah, sebab dia bukan akhir ayat. Macam kita nak pergi mana? Syahal, kita nak pergi Kuala Terengganu dah, lalu ke LPT dah. Kalau ikut satu ayatnya, pada anak daripada Kelang dah, nak pergi Kuala Terengganu, kena sekali jalan lah, tak usah berhenti-berhenti. Terus pergi Kuala Terengganu, itu satu ayat. Dah, kita dekat LPT RNR ada 5, berhenti juga. Pasal apa kita tak urut? Dulu Kelang Kuala Terengganu 5 jam, tengah malam subuh sampai. Lah ni tak berapa urut. Berhenti. Dan ceritanya bahawa berhenti tu bukan salah, walaupun tak sampai stesen yang penghujung. Berhenti di tengah tak salah, asalkan tempat tu bukan kita berhenti tengah-tengah jalan. Berhenti tengah jalan, lori pun bantai kita. Jangan berhenti tempat yang tak betul. Berhenti tempat betul, segenar lah kiri. Gitu. Kita pun berhenti molek gitu dah, nak makan kapal. Tak salah. Tapi dia nak cerita sini atas dasar maklumat. Ayat ni ayat yang sederhana, bagi siapa yang mampu, okey, baca satu nafas. Elakkan berhenti pada an'amta alaihim, dia kata. Sebab itu bukan tempat berhenti dan dia bukannya akhir ayat. Dia kata gitu. Itu kata kitab Fathul Mu'in. Dan dia kata, fa in waqafa ala hadha lam tusannu al-i'adatu min awwal al-ayah. Dia kata kalau siapa berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, maka tak sunat dia ulang kembali di awal ayat. Dia kata tak perlulah. Dia kata, ini kata orang fiqh. Anda bukan nak menunjukkan pertentangan maklumat antara fiqh dengan tajwid. Ini himpunan maklumat. Tapi kita sebagai orang yang mengaji, membuat rumusan atas dasar ilmu, bukan membuat rumusan atas ilmu yang sedikit yang kita ada. Bukan membuat rumusan atas emosi ataupun atas kerana aku duk baca gitu. Kita membuat rumusan setelah kita membuat kajian yang betul, merujuk kepada orang yang betul, the right person. Kita rujuk pada betul-betul. Jadi dia kata kalau berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, kata kitab Fathul Mu'in, tak perlu ulang balik. An'amta alaihim, kata dia. Tak apalah, maknanya dah mu nafas pendek, tak payahlah mu undur-undur lagi. Lah ni pun minyak dah naik. Undur-undur nanti habis minyak, nanti orang naik minyak. Naik minyak payahlah. Lah ni pun orang dah tak berapa nak pergi dah majlis ilmu, mikir minyak. Orang naik kereta dan naik motor belakang dah, hujan tak pergi. Macam mana sekalipun ilmu wajib. Yakinlah dengan Allah. Allah uji sikit aja, jangan kita banyak kita rugi. Ni nak ceritanya. Jadi nak ceritakan bahawa dalam kitab ini dia terangkan kalau boleh. Sebab ni kitab mazhab Syafi'i. Kalau boleh maknanya apa dia? Sunat benda orang yang mampu buat je. Kalau boleh, dia kata jangan berhenti, lebih utama. Jangan berhenti an'amta alaihim utama. Kalau boleh, lajarkan terus. Tapi bukan mana tak boleh. Sekarang kitab Manarul Huda, apa dia kata? Ini ulama tajwid, ulama waqaf dan ibtida. Ulama tajwid dan ulama waqaf dan ibtida. Kalau kita tengok, dia kata sini, wal jaizah
Wal jaizah, dan hukum yang harus berhenti kat mana? Ya. Wal jaizah, alhamdulillah, boleh berhenti. Alhamdulillah, boleh berhenti. Wal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, boleh berhenti. Ya. Wal rahim, ar-rahmanir rahim, boleh berhenti. Wal jaizah maknanya harus makna boleh. Ya. Wa iyyaka na'bud, boleh. Kita dengar almarhum Syekh Abdul Basit Abdul Samad, dalam bacaan mujawwadnya dia ada berhenti. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Maknanya sebab di situ harus. Qurra ni dia bukan baca saja gitu. Dia bukan baca ikut nafsu, bukan baca ikut nafas dia. Dia baca ikut hukum. Cuma kita tak biasa dengar, kita boleh ke pun di situ. Macam kita hebat pada Syekh Abdul Basit lagi. Kita tanya tu macam kita tahu banyak, padahal kita tak pergi ngaji pun. Tu hebat orang kita tu. Ya. Wal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, harus. Wa an'amta alaihim, ada. Wa an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, jaizah. Apakah bertentang mana Huda dengan Fathul Mu'in? Tidak. Ini menurut pendapat ulama fiqh yang terbatas pada yang sunat, yang aula mengikut fiqh macam mana. Tapi dia halusi oleh ulama Quran. Dalam solat ni sebab itu nak jadi imam, fiqh dengan Quran mau sama naik. Tak boleh alim fiqh saja Quran tak berapa, tak boleh. Ataupun qari sekalipun fiqh dia tak berapa boleh. Dia sama-sama naik. Dato' nak bawa kitab fiqh satu, kitab tajwid satu. Ya. Dia kata an'amta alaihim. An'amta alaihim itu termasuk dalam apa ni waqaf yang harus. Dia kata lagi likaunihi ra'su ayatin, kerana kedudukan dia sebagai kepala ayat. Boleh juga dia kata. Wa innama jaza al-waqfu 'alayha 'ala wajhi at-tasamuh. Ya. Kata dia bahkan sesungguhnya harus waqaf di atasnya. Ya. Di atas keadaan ala wajhi tasamuh, boleh berhenti di antaranya siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Kerana at-tasamuh, kerana bersopan. Kerana bertimbang rasa. Bertimbang rasa ni pasal apa? Ada orang nak bagi timbang rasa, bagi dia berhenti alaihim yang pertama. At-tasamuh dia panggil. Ya. Wala yanbaghi al-waqfu 'ala al-akhir sawa'un nusiba ghairu badala aw na'tan aw halan aw 'ala al-istisna. Dia kata, dan tidak harus berhenti di atas yang akhir, sama ada dinisbahkan kepada yang lain daripada ganti badal, atau na'tan sifat, atau halan ataupun hal keadaan, atau 'ala al-istisna ataupun kerana pengecualian. Sebab ada orang menghuraikan alaihim dua-dua ni di atas badal, dia panggil na'at dan hal apa semua, ini cerita nahwu. Namun dia kata atas dasar at-tasamuh, ambil timbang rasa, maka harus berhenti pada alaihim pertama. Sebab at-tasamuh sini, sopan sini, timbang rasa sini, ada orang yang nafas pendek, maka kamu boleh berhenti pada alaihim yang pertama. Maka dua-dua maklumat daripada kitab yang muktabar ini bukanlah nak menerangkan ada pertentangan pendapat ulama, tidak. Tetapi nak cerita ni, inilah ilmu yang Allah lontarkan pada alim ulama ni. Ada yang dapat maklumat ini, kita kena yakin ada yang dapat maklumat ini. Ada gitu. Pekerja kontrak binaan pun ada yang mahir plaster, ada yang mahir masuk jiminnya. Dan gitu gini. Ada yang dimandu kan. Nak cerita. Jadi dari segi sini bukan nak menyamakan ulama begitu. So ulama pun ada dia punya kemahiran yang Allah bagi pada dia. Sebab itu kita kena ada banyak rujukan. Tak boleh tengok sekadar satu maklumat daripada beberapa rujukan. Malahan kita kena tengok lebih daripada rujukan itu.
Jadi bila kita mengajar orang pun, kita mengajar Fatihah, sebaiknya kita bagi maklumat yang banyak sikit pada dia, walaupun pada umur muda. Macam anak-anak ni, Muhammad Asim, mari sini. Muhammad Asim ni, bagi dia masuk sini sekali. Ini Muhammad Asim ni, ana ajar dia Fatihah, alaihim pertama berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Abi ajar berhenti situ kan? Ada korang. Terus confirm je. Angguk pun tak apa. Sebab nafas dia pendek lagi. Pada maklumat-maklumat yang lain, sampai masa dia nanti, kita akan bagi top up lagi, bagi panjang. Lepas tu maklumat, ini jadi khazanah ilmu. Jadi jangan bila kita bercakap tentang Fatihah ni, kita terlampau taksub, bias pada satu pendapat. Bias tu tak salah, tapi jangan menyalahkan pendapat yang tak salah. Kita kena terima pakai. Sebab ikhtilafu ummati, kata Nabi SAW, berbeza-beza pendapat di kalangan umatku rahmatun, rahmat bagi kamu. Rahmat ni maknanya at-tasamuh tadi. Ada sopan, ada timbang rasa. Orang yang tua, imam yang dah lama, kita hormat dia jadi imam, dia berhentilah pada alim pertama. Sebab berhenti itu harus, supaya dia boleh jaga. Waladhdallin itu adalah wajib ataupun lazim. Dia ni mesti betul. Maka salah juga kalau ada orang kata, dia mengambil, dia take for granted benda-benda macam ni. Oh, dia kata baca satu nafas juga, waladhdallin, kalau tak sampai 6 harakat pun sah. Sebab pendek pun makna sesat, panjang pun makna sesat. Tak boleh cakap begitu. Dan ana amat sedih kalau guru-guru Quran yang cakap macam itu, kalau imam-imam yang cakap macam itu, kalau ustaz-ustaz yang bukan bidang cakap macam itu. Sebab kita berdasarkan hujah, bukan berdasarkan pernah mengaji dengan seseorang. Ini klausa yang selalu digunakan. Aku pun ngaji juga, ustaz aku tidak kata begitu. Maka kalau kita nak main kasar, boleh dah tu. Siapa dia ustazmu? Dia jadi tak seronok dah. Berapa ramai mu ngaji? Ada mu dapat talaqi sengerti, ada mu dapat sanad. Mula dia tumbang kan? Kita tak sukalah bagi orang TKO ataupun KO, tapi kau terima supaya kau okey maklumat tu. Ya? Jadi begitu kita kena faham dari segi Fatihah ni. Bacaan kalau mampu terus ayat yang ketujuh satu nafas. Jaga yang sunat, alaihim dua-dua. Ada yang pertama yang harus, dan jaga lagi yang wajib, waladhdallin. Kalau tak mampu, berhentilah pada alaihim yang pertama. Elakkan sengaja berhenti pada alaihim yang kedua. Ini fakta yang penting untuk pagi ini. Ya. Jadi dalam Fatihah ini yang anda cuba nak ketengahkan pada siri yang ke-11 ini, supaya kita dapat faham. Sebab ini di antara isu. Dia macam tarawih 8-20 juga. Bukan 8-20 minit, 8 rakaat, 20 rakaat. Isu yang takkan habis. Never ending story. Ya. Ya. Itu. Ada ending dia. Bila kita duduk majlis ilmu, ada dia punya penutup dia. Jadi itu kita tangguhkan di sini dahulu. Hingga kita berjumpa lagi pada siri yang ke-12, siri yang ke-12 yang baik daripada Allah. Silap teman saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.